Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung pengajian kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Alhamdulillah, kemarin kita berhenti dekat ayat 13 Surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan kita telah huraikan tafsiran ayat ni dalam ramai-ramai makhluk Allah di kalangan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni manusia, jin, malaikat dan juga binatang. Semuanya umat Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian alam. Dalam ramai-ramai ni, yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dikaitkan lagi perkataan atqa dengan ayat 17 dan 18 surah Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala sebut wa sayujannabuhal atqa. Allah akan menyelamatkan, menjauhkan daripada neraka al-atqa, orang yang paling bertakwa. Sayyidina Abu Bakar, alladhi yu'ti malahu yatazakka. Allah puji dia mendermakan, menginfakkan hartanya semata-mata untuk yatazakka, untuk membersihkan dirinya, untuk meninggikan darjatnya di sisi Allah. Dia nak bersihkan ruhnya. Itu tujuan dia infak. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan dia tidak mengharapkan balasan daripada apa yang dia infak dan dia tolong orang, memerdekakan hamba, bantu fakir miskin, bantu ibu-ibu tunggal. Dia tidak mengharapkan balasan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mengharapkan semata-mata redha Allah. Dan Allah sebut di hujung ayat, wala saufa yarda. Nanti di akhirat Allah akan meredainya. Allah akan kurniakan keredaan kepadanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dijanjikan syurga oleh Nabi, dan Allah menjanjikan keredaan. Redha Allah itu sebenarnya lebih besar daripada syurga yang Nabi janjikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berdasarkan ayat waridwanullahi akbar. Keredaan Allah itu lebih besar daripada syurga. Wala sawfa yarda. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan Tabuk, dia bagi harta dia ke semuanya. Sehingga bila ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maknanya tak tinggal apa? Infak habis. Sayyidina Umar bagi separuh. Sayyidina Umar, dia cuba nak bertanding dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi tak berjaya. Sayyidina Abu Bakar bagi semua hartanya, tinggal Allah dan Rasul sahaja kepada keluarga. Dan Sayyidina Uthman memberi 1000 dinar untuk dibeli pedang, kuda perang, baju besi dan sebagainya. 1000 dinar kita darab dengan 800 ringgit Malaysia. Maksudnya 1000 dinar kalau didarab dengan 800 ringgit Malaysia, 800,000 ringgit Malaysia. Itu sumbangan dari Sayyidina Uthman radhiyallahu an.
Dan yang tak berkemampuan, mereka pun tunjuk usaha. Kerana Allah nak tengok usaha. Bukan kuantiti, tapi keikhlasan. Yang miskin ada yang bawa segantang kurma. Bagi kurma kepada Nabi segantang. Ada yang lebih miskin lagi, setengah gantang, 2 cupak. Dan orang-orang munafik, mereka tidak suka menyumbang. Orang yang bagi banyak macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, orang munafik mereka hina. Mereka ejek. Mereka kata itu nak menunjuk-nunjuk bagi banyak-banyak tu riak lah tu, riak. Orang beriman yang miskin bagi sikit, orang munafik kata juga. Orang munafik kata bagi kurma. Buat apa? Orang nak beli pedang, nak beli kuda perang. Orang nak orang nak beli kuda perang baju besi. Bagi kurma segantang, 2 cupak. Sikit tak payah bagilah, sikit celah gigi je. Itu orang munafik. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah. Munafik ni sifatnya suka mengata, suka menghina. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang munafik itu menghina, mencaci orang-orang beriman yang bersedekah. Sedekah banyak dikatakan riak, sedekah sikit dikata sikit tak bagi pun tak apa. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah Ta'ala sebut dia Al-Atqa. Selain daripada kita kenal beliau As-Siddiq, orang yang membenarkan semua kata-kata Nabi, beliau juga Abu Bakar Al-Atqa, yang paling bertakwa. Jadi sepakat di kalangan ahli sunnah wal jamaah, afdalul khalqi bitahqiq ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk secara pastinya selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitahqiq Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sambung pagi ini, masih lagi dalam tajuk Sababun Nuzul. Imam As-Suyuti sebut, macam mana kita nak tahu sebab turun ayat? Nak tahu tak lain dan tak bukan, kita mestilah illa birriwayah wassima' mimman syahidut tanzil. Kita kena rujuk hadis, kerana para sahabat, mereka yang meriwayatkan peristiwa turun ayat dan mereka yang menyaksikan ayat turun tu. Mereka bergaul, berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu sababun nuzul, kena belajar hadis. Sebab tu Quran, kita nak faham Quran, kena ambil hadis. Ada satu kumpulan, mereka menolak hadis. Mereka jemaah anti hadis. Macam tu di Malaysia pun ada. Aktif atau tidak, wallahu alam. Dulu ada JAM, Jemaah Al-Quran Malaysia. Quran saja, hadis tak mau. Macam mana nak faham Al-Quran kalau kita menolak hadis? Nabi pernah sebut dalam hadis akhir zaman, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang berkata, memadailah kita dah ada Al-Quran, cukuplah Quran kalamullah. Kenapa kita nak ikut lagi Nabi Muhammad, hadis Nabi? Nabi Muhammad tu manusia. Tak boleh. Nabi Muhammad tu dia Rasul, dia yang menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quranul Karim. Baik, kita kena tengok hadis-hadis Nabi, apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian Imam As-Suyuti, dia menegur sebahagian ulama yang menyebut ini sebab turun ayat, ini sebab turun ayat. Kadang-kadang itu bukan sebab turun ayat. Sebagai contoh, kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Wahidi, kitab Imam Wahidi, dia banyak menyebut sababun nuzul, sebab turun ayat, padahal itu bukan sebab turun ayat. Contohnya Imam Wahidi, dia bawa mai kisah Abrahah, raja daripada Yaman, San'a, Yaman, datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Semua kita tahu cerita Al-Fil, gajah, tentera bergajah. Okey, Qudumul Habsyah ila Makkah. Jadi kerana datangnya Raja Habsyah tu menjadi sebab musabab turunnya surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Kata Imam Suyuti, itu bukan sababun nuzul. Sababun nuzul ni, yang kata sababun nuzul ni bila berlaku sesuatu peristiwa, ayat tu turun ketika peristiwa tu. Ma nazalatil ayah ayyama wuqu'ihi. Ayat yang turun ketika tengah jadi peristiwa tu. Contoh ketika perang Badar, real duk tengah perang Badar tu turun ayat. Maka ayat tu dipanggil sababun nuzulnya perang Badar. Adapun kisah Raja Habsyah nak pi runtuh Kaabah, itu bukan sababun nuzul kepada surah Al-Fil, kerana ayat tu turun pada zaman Nabi. Abrahah tu berlaku sebelum Nabi kita lahir. Itu nak panggil apa? Jangan panggil sababun nuzul. Itu dipanggil min babil ikhbar anil waqai' al-madiyah. Itu dipanggil cerita-cerita, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman sebelum Nabi. Peristiwa yang berlaku al-ikhbar anil waqai' al-madiyah. Quran menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku, yang lepas. Jadi peristiwa serangan Abrahah tu dah lepas dah. Kemudian ayat turun zaman Nabi. Kita tak boleh sebut itu sebagai sababun nuzul. Begitu juga macam cerita Nabi Nuh dalam Quran kan. Itu tak panggil sababun nuzul. Itu cerita-cerita sejarah yang telah berlalu. Al-ikhbar anil waqai' al-madiyah. Itu dalam bahasa Arabnya dipanggil macam tu. Okey, tak ada masalah. Itu istilah saja. Baik. Kemudian Imam As-Suyuti menjelaskan, kalau dalam hadis, kita rujuk hadis satu ayat tapi ada dua cerita sababun nuzul ayat, maka kita kena tengok dulu yang mana satu sababun nuzul. Tengok, kalau ini hadis dhaif, hadis satu lagi hadis sahih, maka hadis sahih itulah sebab turun ayat. Hadis dhaif itu tidak boleh kita berpegang. Contohnya kata Imam Suyuti, contohnya ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu sekarang ni, dan malam apabila gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan Tuhanmu tidak membenci kamu. Allah tak tinggal kamu wahai Muhammad, dan Allah tidak membenci kamu. Ayat pertama sampai ayat ketiga surah Ad-Duha. Di sini ada dua riwayat tentang sebab turunnya ayat Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Kita tengok. Satu riwayat Imam Tabrani tapi hadis dia dhaif. Hadis dia dhaif. Seorang perempuan yang jaga rumah Nabi, tukang cuci rumah Nabi, macam inilah bibi lah ataupun jariah, seorang perempuan yang kerja membersihkan di rumah Nabi. Dia cerita, ni ibu kepada Hafiz bin Maisarah, perempuan tu. Dia kata, anna jarwan, sesungguhnya seekor anak anjing dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seekor anak anjing masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjing, anak anjing masuk. Fadakhala tahta as-sarir. Anak anjing ni masuk dan bersembunyi di bawah katil Nabi. Dia masuk, dia buat sembunyi, dia takut nak keluar, dia sembunyi bawah katil Nabi. Banyak hari dia tak keluar. Tak makan, tak minum, duduk bawah katil. Famata. Akhirnya anak anjing tu mati. Mungkin dia sakit dah, dia lari masuk rumah Nabi, masuk bawah katil bersembunyi. Mati anak anjing ni. Mati. Famata. Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 4 ayyamin la yanzilu alaihi al-wahy. Nabi menunggu 4 hari tak turun wahyu. Wahyu terhenti 4 hari. Kenapa Jibril tak datang? Tak bawa wahyu. Tak bawa ayat Quran. Nabi rindu kepada Jibril. Siapa? Nabi tak tahu kata bawah katil ada bangkai anak anjing yang mati bawah katil. Nabi duduk tertunggu-tunggu. 4 hari wahyu tak turun.
Kemudian Nabi tanya makcik tadi yang tukang cuci tu, pembantu tu. Nabi kata, ya Khawlah, wahai ibu saudara, panggilan mesra, wahai ibu saudara, wahai makcik, ma hadatha fi baiti Rasulillah. Tentu ada sesuatu yang berlaku di rumah Rasulullah. Sampai Jibril tak datang ni, apa telah jadi dalam rumah Rasulullah? Mungkin ada najis, mungkin tak bersih. Jibril tak suka kalau kotak-kotak ni, makcik. Nabi tanya perempuan tadi. Jibril la ya'tini, Jibril tak datang jumpa saya. Barulah makcik ni teringat balik anak anjing masuk bersembunyi bawah katil. Kemungkinan anak anjing ni tak keluar lagi. Kemungkinan. Maka makcik ni pun berfikir, dia cakap dalam hati dia. Dia kata, kalau aku bersihkan bawah katil Nabi, maka dia pun ambil penyapu semualah kan. Dia pun tengok bawah katil Nabi, dia sapu-sapu. Betul lah ada anak anjing yang mati bawah katil tu. Maka dia pun bawa keluar anak anjing tu, buang luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita ni di Mekah, di Mekah. Nabi berumah dengan Sayyidatina Aisyah. Macam tu. Bila dah buang anak anjing ni, tiba-tiba makcik ni dia tengok Nabi berjalan masuk rumah. Faja'an Nabi, Nabi datang, Nabi masuk rumah. Tar'udu lihyatahu, bergegar dagu dan janggut Nabi ni bergoyang-goyang. Keadaan Nabi dah berubah dah. Janggut ni bergoyang-goyang. Rupa-rupanya turun wahyu. Wa kana idza nazala alaihi alwahyu akhazathu ar-ra'dah. Dan Rasulullah biasanya bila wahyu turun, bergegar janggut Nabi, dagu Nabi ni bergegak-gegak. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membenci kamu, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Tapi Allah tak turunkan wahyu sebabkan ada anjing dalam rumah. Kan anjing kalau duduk dalam rumah, malaikat rahmat pun tak mau masuk. Satu lagi lukisan binatang, lukisan patung manusia ke, ataupun patung-patung yang bukan permainan anak patung. Kata Nabi, malaikat tak akan masuk rumah orang yang ada patung, kecuali patung permainan kanak-kanak. Yang kedua, kalau ada anjing dalam rumah. Jadi Allah Ta'ala pun turunkan ayat ni sampai habis, sampai walas fatarda. Sampai habis ya. Sampai fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi hadis ni lemah. Ada satu lagi hadis lain yang menceritakan kenapa wahyu tak, kenapa sababun nuzul. Apa sababun nuzul ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita tengok satu lagi hadis. Hadis yang sangat kuat, riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Jundub. Ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengadu kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengadu kerana falam yaqum lailah aw lailatain, Nabi tak terjaga satu malam atau dua malam. Hadis ni cerita dia, Nabi tidur tak jaga, tak qiyamul lail. Semalam atau dua malam Nabi tidur sampai ke subuh baru jaga. Subuh baru jaga. Allah terlepas qiyamul lail dah satu malam atau dua malam. Perawi ragu-ragu. Nabi tidur terlepas tahajud semalam atau dua malam. Jadi Nabi pun mengadu kepada Allah, ya Allah, apa salah aku buat ni? Silap makan ke apa ya Allah, sampai aku tak jaga ni. Dah dua malam dah tak sembahyang tahajud ni. Nabi rasa sedih. Itu Nabi lah. Kalau kita biasa-biasa aja. Baik. Tengah Nabi duduk sedih macam tu, fa'atathu imra'atun, tiba-tiba datang seorang perempuan. Seorang perempuan datang, ada yang kata isteri Abu Lahab, perempuan ni. Tak apa, yang penting ada seorang perempuan datang jumpa Nabi. Dia kata kat Nabi, dia hina Nabi. Dia kata, ya Muhammad, perempuan ni kata, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Dia kata, ma ara syaitanaka, aku tak nampak lain. Yang aku nampak syaitan yang selalu datang kepada kamu. Syaitan tu Jibril lah.
Aku melihat syaitan yang selalu datang kepada kamu, illa qad tarakaka, melainkan dia dah benci kamu, dia dah tinggalkan kamu, dia dah tak kasih lagi kepada kamu. Sebelum ni syaitan tu selalu datang kepada kamu, yakni Jibril. Sekarang dia tak datang dah. Tahu tak pasal apa? Dia benci kamu, dia dah tinggal kamu, dah tak kasih kepada kamu. Maka Nabi pun sedih lah bila dikata macam tu. Allah Ta'ala turunkan ayat, wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi malam apabila gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah menafikan, tidak, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Okey, baik. Jadi apabila ada dua riwayat, satu riwayat cerita anak anjing mati bawah katil, tapi hadisnya itu lemah. Satu lagi ceritanya Nabi tidur tak terjaga tahajud selama 2 malam. Nabi rasa sedih, Nabi rasa macam bersalah. Kemudian ditambah lagi dengan kata-kata perempuan jahat. Ada riwayat kata isteri Abu Lahab yang duk kata kat Nabi macam tu, syaitan kamulah, apalah, Jibril tu disebut sebagai syaitan. Allah Ta'ala turun. Sengaja Allah lambatkan turun ayat. Bukan kerana anak anjing mati dalam rumah Nabi, bukan. Sengaja Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menjawab fitnah mulut jahat perempuan tadi dengan penafian Tuhanmu tidak membenci kamu dan tidak meninggalkan kamu. Maka bila turun surah Ad-Duha ini, Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar. Dipanggil takbir tabsyir. Takbir kerana gembira. Takbir tabsyir namanya. Nabi dapat satu berita gembira. Maka sebab tu kalau kita baca Quran pun tuan-tuan, kita nak khatam Quran, bila sampai surah Wad-Duha ini, sebelum kita nak sambung surah Alam Nashrah, surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita takbir dulu, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baru kita sambung bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, sampai habis kita kata la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaitun wa turi sinin. Macam tu. Bila di hujung Quran itu kita akan bertakbir. Takbir itu nama takbir tabsyir. Allah tak turun ayat tu bukan Allah benci, Allah marah, Allah tinggalkan Nabi, tak. Allah sayang Nabi, Allah kasih Nabi. Sengaja Allah nak tunggu masa yang sesuai. Ayat tu ada di Lauh Mahfuz. Bila masa yang sesuai, orang kata kat Nabi, orang hina Nabi, Allah turun ayat tersebut. Okey, baik. Di sini ada soalan. Gambar yang soalan saya, gambar tak apa kan kecuali yang dilukis tangan, betul ke? Okey, gambar foto tak apa. Itu pun khilaf ulama. Kebanyakan ulama sebut gambar foto tidak jadi masalah. Gambar lukisan tak boleh ya. Lukisan tidak dibenarkan. Kita melukis di dinding rumah kita, jangan. Kecuali untuk pendidikan, seperti di sekolah taski, pasti itu ada lukis gambar ayam apa semua, itu tak apa. Kalau di rumah kita jangan ada lukisan di dinding gambar binatang atau gambar-gambar manusia. Apatah lagi patung-patung. Jangan ada patung-patung, kecuali patung untuk permainan anak-anak, kanak-kanak. Okey, patung untuk kanak-kanak itu boleh. Anjing tak boleh, kita tak boleh belah kecuali untuk memburu, tapi itu belah di luar rumah. Kalau untuk memburu di luar, jangan bawa masuk dalam rumah. Okey, begitu. Jadi Imam Suyuti ni nak bagi tahu apa? Kalau kita mengaji tafsir, kita akan jumpa Wadduha ni sababun nuzulnya berkait dengan anjing, dan riwayat satu lagi kerana tak bangun tahajud, dihina oleh seorang perempuan. Yang paling kuat ialah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bukan riwayat anjing itu. Okey. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, iaitu kitab Fathul Bari, dia kata qissatu ibta'i Jibril bisababil jarwi masyhuratun. Kisah Jibril lambat menurunkan wahyu kerana sebab bangkai anak anjing itu, kisah itu memang masyhur. Lakinna kaunaha
sababun nuzulil ayah gharib. Tapi kalau kita nak jadikan ia sebagai sababun nuzul, itu satu benda yang pelik. Okey. Kemudian kita tengok pula dalam sudut yang lain, kata Imam Suyuti, kadang-kadang ada dua sababun nuzul, dua riwayat, dan dua-dua riwayat itu sahih. Riwayat pertama sahih, riwayat kedua pun sahih. Macam mana kita nak pastikan mana satu sababun nuzul? Contohnya, orang kafir bertanya Nabi tentang hakikat ruh. Ada dua riwayat. Satu riwayat yang tanya Nabi ini orang Yahudi di Madinah. Mereka tanya Nabi tentang ruh. Maka Allah Ta'ala turun ayat, Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tak dapat ilmu melainkan sikit. Yahudi tanya Nabi di Madinah, ruh itu apa? Tolong hurai. Nabi pun bacakan ayat ni. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sikit. Bila ilmu kita sikit, macam mana kita nak faham hakikat ruh? Kita tak faham. Jadi peristiwa itu berlaku di Madinah. Tapi kita akan jumpa juga hadis riwayat Imam Tirmizi. Soalan tentang ruh ni berlaku di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang kafir musyrikin Mekah ni, ada beberapa orang mereka pergi ke Madinah. Mereka pergi jumpa Yahudi, minta Yahudi sediakan soalan-soalan yang susah. Mereka nak balik tanya Nabi. Jadi Yahudi pun senaraikan soalan. Ada 3 soalan. Soalan tentang Ashabul Kahfi, soalan tentang Iskandar Zulkarnain yang memerintah Timur Barat, dan soalan tentang hakikat ruh. Di musyrikin Mekah pergi Madinah, pergi ambil soalan daripada Yahudi, balik ke Mekah, tanya Nabi. Jadi tanya Nabi tentang hakikat roh ni berlaku di Mekah. Dua-dua hadis ni sahih dan kuat. Yang mana satu sababun nuzul kepada ayat Al-Isra 85, katakan roh itu urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu melainkan sikit. Apa sababun nuzul kepada ayat ni? Yahudi tanya Nabi di Madinah kah? Atau kafir musyrikin pergi ke Madinah ambil soalan, balik ke Mekah, kafir musyrikin yang tanya Nabi di Mekah. Oh, ini juga menarik bagi penuntut-penuntut ilmu. Jadi Imam As-Suyuti kata, apabila ada dua riwayat dan kedua-dua riwayat itu sahih, maka kita tengok pula kepada perawi yang meriwayatkan hadis tu. Kita tengok. Ada satu riwayat ini daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Quraisy pergi, beberapa orang kafir Quraisy pergi ke Madinah. Mereka jumpa Yahudi. Quraisy kata, u'tuna syai'an, berikan kepada kami soalan. Nas'al hadzal rajul, kami nak balik Mekah, kami nak tanya lelaki ini, yakni Nabi Muhammad. Siapa riwayat ni? Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas dia tak pi bersama-sama kafir Quraisy ke Madinah. Dia cuma cerita je kafir Quraisy pi ke Madinah, pi petik soalan daripada Yahudi, bawa balik tanya Nabi. Ibnu Abbas dia melaporkan kisah tersebut, tapi dia tak turut serta bersama orang kafir ni pi sampai Madinah. Lepas tu ni peminta soalan daripada Yahudi, ni pun bawa balik soalan. Ibnu Abbas dia tak ada pun, dia cuma cerita apa yang dia tahu. Itu Ibnu Abbas, dia cerita Yahudi, orang Quraisy pergi ke Madinah, ambil soalan, bawa balik, tanya Nabi. Itu cerita dia. Jadi laporan ini bila seseorang tu tak ada dalam peristiwa tu, dia kurang sikit lah. Kurang sikit. Contohnya macam wartawan lah. Bila dia cerita tentang satu-satu kebakaran, waktu terbakar tu wartawan tu tak ada. Dah terbakar dah, baru wartawan datang, dia cuma tanya-tanya orang tu. Jadi dia pun buat kesimpulan, buat satu berita. Itu berita. Tapi kalau orang yang ada dalam rumah terbakar tu, dia selamat, dia bercakap, yang tu baru dia melaporkan secara real. Sebab ketika kejadian terbakar tu, dia tu ada dalam rumah tu. Yang wartawan tulis tu pun sahih. Tapi kalau
yang dicakap oleh orang yang mengalami peristiwa itu sendiri, yang tu lebih kuat kesahihannya. Tuan-tuan boleh nampak tak? Jadi hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Abbas menceritakan beberapa orang kafir Quraisy pergi ke Madinah, tapi Ibnu Abbas tak pergi Madinah. Mereka petik soalan daripada Yahudi, mereka bawa balik, mereka tanya Nabi. Begitu. Ada satu hadis lagi yang lebih kuat, tadi pun kuat, iaitu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dengar no? Abdullah bin Mas'ud dia kata, kuntu amshi ma'an Nabi. Aku berjalan bersama Nabi. Nampak? Dia ada dalam peristiwa tu. Abdullah bin Mas'ud. Aku berjalan bersama Nabi SAW bil Madinah. Di jalan-jalan lorong-lorong Madinah. Aku duduk berjalan dengan Nabi. Aku dengan Nabi, kami dua orang. Aku dan Nabi berjalan di Madinah. Siapa aku tu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dia cerita lagi, wa huwa yatawakka'u ala asib. Nabi berjalan ni, Nabi bawa tongkat. Nabi duduk inilah, Nabi dah berumur dah, Nabi bawa tongkat. Bertelekan dengan satu kayu tongkat. Jalan bawa tongkat. Famarra binafarin minal yahud. Tiba-tiba Nabi berjumpa dengan satu kumpulan geng Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi. Faqala ba'duhum. Maka sebahagian Yahudi bertanya Nabi. Ni bercakap sama-sama ni pun dulu. Lau sa'altumu. Bercakap sama-sama ni pun dulu. Macam mana kita tanya dia satu soalan tu? Dia bersembang sama ni pun kita tanya dia tu. Tanya Muhammad satu soalan. Lepas tu ni apa setuju. Tanya. Dia pun suruh wakil ni pun lah. Tanya. Maka wakil Yahudi yang satu kumpulan tu pun tanya. Qalu hadithna 'anir ruh. Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami hakikat ruh. Ceritakan. Faqama sa'atan. Nabi pun berdiri tegak, berhenti tahun tu. Sekejap. Wa rafa'a ra'sahu. Nabi angkat kepala Nabi ke langit. Nabi tak tahulah nak jawab macam mana ni soalan tentang ruh. Ruh ni berat lah tanya, macam mana kita nak jawab. Kalau orang tanya tentang wudu, tentang nikah kahwin boleh jawab. Tanya ruh Allah, jawab macam mana, jam lah. Nabi pun angkat kepala. Bila Nabi angkat kepala, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'araftu annahu yuha ilaih. Nabi terangkat kepala macam tu, mendongak. Abdullah bin Mas'ud kata, aku yakin yuha ilaih, tentu wahyu sedang diturunkan kepada Nabi. Tentu Nabi duduk tengah dapat wahyu tu. Pasal tadi orang tanya, Nabi nak jawab tak boleh. Ni wahyu duduk tengah turun. Hatta sa'idal wahyu. Sehingga selesai wahyu. Bila selesai, Nabi pun turun balik kepala Nabi. Maka Nabi jawab soalan mereka dengan ayat 85 surah Isra. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Aku tak tahu, kamu tak tahu, siapa pun tak tahu hakikat roh. Jangan tanya tentang hakikat roh. Ilmu kita ni sikit. Dalam riwayat yang lain, seperti seseorang mencelup jarum ke dalam air laut. Air laut yang lekat di jarum itu ilmu kita yang Allah bagi. Yang lautan luas itu ilmu Allah. Jadi kita tak boleh menjangkau ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila bertembung dua kisah, satu kisah Ibnu Abbas cerita kafir Quraisy ke Madinah untuk ambil soalan cepu emas, nak tanya Nabi. Dan satu kisah lagi Abdullah bin Mas'ud di Madinah, dia berjalan bersama Nabi di Madinah, dia menyaksikan soalan dan dia tengok bagaimana turun wahyu kepada Nabi dan dia sendiri dengar dengan telinga dia. Maka kata Imam Suyuti, bila ada dua hadis macam ni, tentulah hadis yang mana perawi itu sendiri melihat keadaan sababun nuzul hadis itu lebih kuat. Okey, boleh faham no? Dua-dua hadis itu kuat, tapi hadis Abdullah bin Abbas lebih kuat. Kerana apa? Kerana rawi dia tu hadirul qissah. Rawi tu dia sendiri ada dalam kisah tersebut. Walaupun macam tu, Imam Ibnu Katsir dia kata kemungkinan, Imam Ibnu Katsir pula ada pendapat dia sendiri. Dia kata kemungkinan ayat soalan tentang hakikat roh ni, kemungkinan Allah Ta'ala turunkan dua kali. Dia ayat Quran boleh turun dua kali. Satu ayat boleh turun berkali-kali.
Kali pertama Allah Ta'ala turun ketika Nabi masih di Mekah. Boleh jadi Nabi di Mekah, kafir Quraisy ni dia pergi Madinah buat balik soalan, dia tanya, Nabi tak boleh nak jawab. Nabi hanya boleh jawab 2 soalan tentang Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua, dan Nabi hanya boleh jawab tentang Zulqarnain. Soalan roh ini memang payah, memang tak boleh jawab. Amanah Nabi tak jawab. Yang mana Nabi tak tahu, Nabi kata tak tahu. Allah saja Maha mengetahui. Dan sekali lagi berlaku kali kedua, kata Ibn Katsir, di Madinah ketika Nabi sedang berjalan-jalan dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemungkinan ta'addudur riwayat yang berbilang menunjukkan ayat itu turun 2 kali. Ayat turun 2 kali boleh berlaku. Seperti kita sebut sebelum ni, ayat tentang perpindahan kiblat. Kita bisa sebut sebelum ni ayat tentang perpindahan kiblat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat pendek je. Fa aynama tuwallu, kemana sahaja kamu menghadap, fa thamma wajhullah, di sana adanya Allah. Menghadap mana pun ada Allah. Dia turun untuk membolehkan kita sembahyang sunat atas kenderaan tanpa perlu menghadap kiblat. Kita sembahyang sunat dalam perjalanan menghadap arah perjalanan. Dan turun pula kepada Nabi apabila ada sahabat Nabi yang di malam gelap, 4 orang ni pun tak tahu kiblat. 4 orang ni masing-masing ada yang ambil sembahyang arah utara, selatan, timur, barat. Cerita kat Nabi, atas ijtihad mereka, Nabi kata sembahyang kamu semua sah, kerana menghadaplah ke mana-mana pun Allah tetap ada. Begitu. Dan ada juga riwayat sahabat tanya Nabi, nak doa ni nak menghadap mana? Ud'uni astajib lakum. Doa kepada Allah, Allah janji nak makbul. Tapi nak menghadap ke mana? Muka kita. Maka turun ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Menghadap mana pun tak apa, doa. Yang penting tapak tangan hadapkan ke arah atas langit. Muka, dada kita ke mana pun tak apa. Ke mana kamu menghadap, di situ ada Allah. Kita pernah cerita dah sebelum ni, 4 peristiwa diturunkan ayat yang sama. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan juga satu lagi peristiwa bila berlaku pertukaran kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Orang-orang Yahudi menghina Nabi, maka Allah Ta'ala suruh Nabi jawab dengan ayat walillahil masyriqi wal maghrib. Allah, milik Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Suka hatilah, menghadap mana pun adanya Allah. Allah bersama-sama dengan kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Ada banyak lagi berkaitan dengan pembahagian sababun nuzul ini. Bagaimana kita nak pastikan ia sebagai sababun nuzul. Sababun nuzul. Ayat Quran ini, apa sebab turun ayat dia, bagaimana tu, Imam Suyuti membahaskan dalam tajuk ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah jumpa lagi pagi besok. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.